Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton kami secara live di FB dan juga di IG Genius Remaja. Selamat datang dan saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton, kepada semua yang maafkan saya, kepada semua yang sudi bersama kita untuk memeriahkan lagi program MasterChef Genius Remaja pada hari ini. Okey? Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Nur Alia, merupakan alumni kepada Genius Remaja dan kini sedang berkhidmat di dalam Genius Remaja sebagai tenaga pengajar kelas kek dan pastry. Okey, itu berkenaan dengan saya. Okey, jadi pastikan anda bersama kami sehingga ke penghujung program kerana banyak aktiviti yang kami akan kongsikan. Okey, so kepada semua yang sedang menonton, saya nak anda untuk share dan like banyak-banyak dan share kepada grup-grup anda, iaitu kepada saudara mara ke, adik-beradik ke, ajak tonton bersama-sama kita live pada hari ini. Okey? Alright. Tanpa saya melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan juri jemputan yang profesional pada hari ini kerana ini merupakan pertandingan. Maka jika ada pertandingan maka kenalah ada juri kan. So saya ingin memperkenalkan juri kita yang pertama, iaitu bukan calang-calang orangnya, iaitu Dr. Nasruddin. Apa khabar Dr. Nas? Baik, alhamdulillah. Okey. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya apa itu Genius Remaja kan? Dan apa itu program Genius Remaja. Okey, sebelum tu saya ingin perkenalkan Dr. Nasruddin dulu. Dr. Nasruddin merupakan Ketua Pusat Pemerkasaan Remaja yang bertanggungjawab untuk mengelola program Community Genius Remaja dan beliau merupakan ketua kami lah sebenarnya. Okey? Okey, Dr. Nasruddin, boleh terangkan tak sedikit apa itu Genius Remaja? Okey, terima kasih Alia. Apa khabar semua? Harap semua sihat. So program Genius Remaja sebenarnya merupakan satu program kebangsaan yang mana kerajaan berusaha untuk memperkasa remaja-remaja khususnya yang tinggal di flat-flat PPR. Buat masa ini setelah 11 tahun kita membuka program, kita sudah ada di 4 buah PPR. Pertamanya kita ada di PPR Pantai Ria, PPR Seri Pantai, PPR Desa Rejang, which is PPR yang mana kita bersiaran pada hari ini, dan kita juga ada di PPR Kampung Muhibah. So program ini bertujuan untuk memperkasa remaja-remaja khususnya yang tinggal di flat-flat PPR. Sebab kita tahu di flat-flat PPR ini kawasannya sempit, peluangnya kurang. So kerajaan mengusahakan satu program yang dikenali sebagai Genius Remaja, di mana remaja-remaja ini diberi peluang untuk beraktiviti hujung minggu supaya hujung minggu mereka itu terisi dengan rapi. So kita sediakan kelas-kelas kemahiran dan di Genius Remaja ini kita ada 5 yang terkini kelas kemahiran. Kita bermula dengan kelas kemahiran kek dan pastry, kita juga ada kelas kemahiran kecantikan, kita ada kelas kemahiran fotografi, dan kita ada kelas kemahiran vokal dan muzik. Yang terakhir kita ada kelas button badge. So melalui kelas-kelas kemahiran itu diharapkan remaja-remaja akan terhindar daripada gejala-gejala sosial, aktiviti-aktiviti yang mengundang jenayah, dan yang paling penting mereka ada jati diri dan juga kemahiran dalam diri masing-masing agar dapat berjaya satu hari nanti menjadi seorang insan yang berguna. Alia? Okay. Terima kasih Dr. Nas. Betul, ini adalah satu program yang baik untuk para remaja, terutamanya kepada penduduk-penduduk PPR di Kuala Lumpur ini. Okey, seterusnya saya ingin mempersilakan juri kita yang kedua. Beliau merupakan seorang tenaga pengajar yang sudah lama berkhidmat dengan Genius Remaja dan beliau juga merupakan guru saya dahulu. Okey, saya memperkenalkan Puan Filis atau dikenali sebagai Cikgu Filis. Apa khabar Cikgu Filis? Khabar baik, alhamdulillah. Okey, Cikgu Filis, boleh tak Cikgu Filis bagi kata-kata semangat ataupun Cikgu Filis apakah harapan Cikgu Filis kepada program MasterChef Challenge Genius Remaja pada hari ini?
Okey, terima kasih Alia. Okey, sepanjang 2 minggu saya bersama dengan sepanjang pertandingan program MasterChef ini, saya nampak kesungguhan dalam diri setiap pelajar dan penyertaan yang kita terima sebanyak 30 penyertaan yang sangat menggalakkan. Diucapkan ribuan terima kasih. Selamat maju jaya dan teruskan usaha anda sehingga anda mencapai semua matlamat anda. Okey. Selamat maju jaya, good luck. Okay, terima kasih Cikgu Filis. Betul. Sebenarnya Cikgu Filis, saya pun pernah berada dalam situasi ini. Saya memang rasa mesti peserta-peserta kita rasa excited, teruja. Dan saya pun pernah berada di tempat yang sama dan memang sangat mendebarkan lah. Dan lagi macam ni kan. Okey, alright, seterusnya yang sangat nantikan juri jemputan yang sangat istimewa yang kita datangkan khas untuk kita bersama-sama pada hari ini. Kerjaya beliau adalah dalam bidang kedoktoran dan juga sebagai usahawan yang berjaya. Beliau juga pernah dinobatkan sebagai juara MasterChef Malaysia musim yang pertama pada tahun 2012, iaitu Dr. Izani Farhana. Apa khabar Doktor? Baik, terima kasih jemput saya di sini bersama Genius Remaja. Okey, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak tahu, sebenarnya Dr. Izani ni merupakan ikon Genius Remaja di bawah kelas kek dan pastry, dan berikan tepukan kepada Dr. Izani. Terima kasih. Terima kasih Doktor kerana sudi menjadi ikon kami. Okay. InsyaAllah. Jadi Dr. Izani, ramai yang ingin tahu perkembangan kerjaya Dr. Izani pada masa kini dan bagaimana Doktor terinspirasi untuk memulakan sesebuah perniagaan. Okey, sebenarnya yang Alia sebut tadi, saya seorang doktor pergigian sepenuh masa until about 2 years ago saya berhenti berkhidmat sepenuh masa dan saya berkhidmat secara lokum lah, maknanya saya boleh susun waktu saya dan saya ada masa untuk boleh nak memulakan perniagaan lah, yang mana itulah impian saya sejak dah lama, walaupun sebelum saya menang MasterChef pun itu adalah salah satu impian saya lah, dan Alhamdulillah almost 2 years ago lah, 2 tahun lepas terbuka jalan tu dan saya telah membuka perniagaan saya, Pastry Bella Bake Shop di Cyberjaya di Tamarind Square. Dan you all pun dah pernah datang hari tu kan. Okey, terima kasih Doktor. Terima kasih. Okay. Itu menjadi inspirasi juga untuk saya. Saya memang meminati Doktor sebenarnya. Terima kasih. Kita pun minat Kak Alia. Okey, terima kasih Doktor. Okey, itulah antara ketiga-tiga juri yang kita bawakan khas untuk menilai hasil para peserta kita hari ini. Bukan calang tahu, kita bawa sangat berpengalaman dan profesional untuk menilai semua hasil para peserta MasterChef kita pada hari ini. Okey, selamat datang dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada juri kita kerana sudah hadir pada hari ini bersama-sama dengan kami. Okey, untuk pengetahuan semua, program ini telah berlangsung selama 2 minggu di mana para peserta MasterChef telah diberikan satu mystery box yang mengandungi bahan-bahan asas untuk membuat kuih ataupun biskut yang bertemakan Riang Ria Raya. Okey. Okey, dan terdapat juga satu bahan wajib iaitu cranberry yang perlu dimasukkan ke dalam kuih atau cookies mereka sebagai orang kata elemen penting lah ataupun elemen wajib dan inovasikan apa yang inovasi cranberry itu untuk jadi sebuah cookies yang sedap. Okey. Alright, okay, seterusnya kita telah menerima 52 cookies. Okey, sangat banyak tu 52 kuih raya ataupun cookies seramai daripada 30 orang peserta. Okey, dan tetapi kita hanya memilih 5 saja pusingan terakhir untuk pada hari ini untuk dinilai oleh para juri kita. Okey, penyertaan ini bukan sahaja daripada kelas kek dan pastry, tetapi daripada kelas fotografi, kecantikan dan juga kepada kelas muzik dan vokal. Okey, alright, okey. Seterusnya, para juri kita dah bersedia ke untuk merasa hasil-hasil air tangan para remaja kita? Okey. Okey, para peserta yang top 5 tu dah bersedia ke? Okey. Okey, seterusnya saya mempersilakan peserta yang pertama iaitu Muhammad Syafiq Amirul bin Sabri untuk membentangkan hasil biskut beliau untuk dinilai oleh para juri kita. Okey, Muhammad Syafiq merupakan pelajar kelas kek dan pastry di PPR Desa Rejang.
Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua juri dan penonton sekalian. Hari ini nama saya Muhammad Syafiq dari kelas Kek dan Pastry akan membentangkan Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada para juri yang dihormati serta penonton di luar sana. Hari ini nama saya Muhammad Syafiq dari kelas Kek dan Pastry akan membentangkan biskut semperit XV Zombie. Keunikan biskut saya adalah kerana warna yang lain daripada yang lain serta bukan bisha. Okey, alright. Dan kenapa saya bagi nama zombie? Okey, juri-juri yang dihormati, pernah dengar kumpulan rock? Kumpulan Cranberries. Tahu? Ya. Oleh itu, kumpulan Cranberry tu dia menjadi inspirasi saya untuk menamakan biskut tersebut adalah zombie. Oleh itu, sekian daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Syafiq. Okey, sedap. Ya, pada saya sedap sebab saya tak suka yang terlampau manis dan saya merasakan biskut yang awak buat ni tidak berapa manis, ya. Terasa dia punya butter, ya. And ada wajah zombie. Yeah. Ada wajah zombie. Ya, mungkin Dr. Izani. Okey, tanya Syafiq. Okey, sebenarnya sebelum Syafiq sebut biskut semperit, bila saya rasa gigitan pertama pun saya dah tahu ini semperit. Maknanya Syafiq dah berjaya membawakan rasa semperit sebenar. Sebab dia punya, kalau semperit kan dia kena ada peroi dia, cair dalam mulut dia, lemak dia kan. Jadi tanyalah, dan juga saya nak cakap tanya sebab color ni memang lain daripada yang lain. Pandai Syafiq buat color ala-ala zombie. Lain daripada yang lain. Betul. Yang luar biasa. Macam make up zombie. Kalau saya tengok ni memang saya bayangkan kita tengok movie zombie tu make up dia macam ada lebam-lebam. Kan macam color macam ni lah, tapi bukannya Syafiq buat dia nampak macam tak menarik dan menggelikan atau menakutkan. Cuma dia satu yang lain daripada yang lain. Okey. Awesome. Okey. Cikgu Filis? Tak ada soalan, cuma saya sangat berbangga dengan Syafiq dan tahniah dapat menghasilkan cookies yang juga dapat memberi rasa wow kepada Dr. Izani dan Dr. Nash. Okey, tahniah. Okey, terima kasih Syafiq. Tahniah saya ucapkan. Okey. Seterusnya, kita mempersilakan peserta yang kedua yang akan membentangkan hasil biskut beliau kepada para juri kita, iaitu Muhammad Idris bin Kamaruzaman. Muhammad Idris merupakan pelajar kelas fotografi daripada PPR Muhibah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Idris. Saya berumur 18 tahun dan saya berasal dari kelas fotografi Muhibah dan kelas muzik. Biskut saya hari ni ialah biskut Choco Pot 2.0. Inspirasi dari biskut ni berasal daripada macam kan kita bila tengok pot kan pasu. Bunga dia ada kat sini. Mostly biskut yang ramai buat ni lepeh kan. Saya ambil keunikan lain lah. Saya try another challenge, saya putkan dia dalam pot. Dan another lain, but cranberries wajib kan. Saya cuba try blend inkan dengan rasa-rasa biskut dia lah. Tu je. Terima kasih. Saya nak tanya boleh? Cookies ni patutnya soft cookie ke? Crunchy kat luar, dalam dia soft ke? Chewy ke macam mana? Dia ada crunchy sikit dan sebabkan cranberry tu dia jadi chewy-chewy sikit kat dalam.
Berapa lama Idris fikirkan idea untuk buat Chocopot 2.0 ni? 2 minit. 2 minggu? 2 minit. 2 minit? Wah. Okey. Satu yang saya suka tentang biskut ni adalah the crunchiness tu. Ya, so bila makan tu sangat rangup. Ya, walaupun mula-mula tu bila saya buka dia punya sarung tu, pot awak tu, terdetik dalam hati, keras ke biskut ni kan? Ya, tapi apabila dia masuk dalam mulut dan saya mula gigit, ya, so saya dapat rasa dia very crunchy and juga saya rasa tak begitu manis, ya, rasa coklatnya pun ada. Ya, saya suka dengan biskut ni. Terima kasih. Okay, saya mengucapkan tahniah kepada Idris sebab sebenarnya Idris adalah pelajar daripada kelas fotografi. So apabila kita advertisekan iklan mengenai pertandingan ini, dia menyahut cabaran dan dia memang berimpian bersungguh-sungguh untuk menang dan mencabar rakan-rakan yang lain. Okay, good luck. Terima kasih. Okay, Idris, sebab saya tanya tadi, bila selalunya kalau orang buat cookies chocolate chip yang lebih tebal, hasilnya selalunya akan lebih soft cookies ataupun macam chewy lah macam Idris kata. Tapi saya tak tahu yang saya dapat tadi, dia macam semua garing. Saya tak dapat yang chewy tu lah, tak dapat bahagian chewy. Dan bila saya gigit dalam tu, memang sangat airy and garing semuanya. So bagi saya, kalau macam cookies yang macam tu, kalau awak buat dia lepeh-lepeh macam biasa pun, rasa dia memang akan sangat sedap. Sebab cookies awak tu memang dah garing. Okay. So, tapi dia punya batter tu, maknanya batter dia memang menjadilah untuk kalau awak nak buat chocolate chip cookies, memang sedap. Okay. Cuma mungkin Idris pun first time buat kan. Lepas tu terus apa idea tu, terus pakai ni. So, bila dah berapa kali buat nanti, okay, Idris mungkin boleh rasa, cookies ni garing lah jadi dia hasil dia. So maybe kita buat cookies biasa yang lepeh-lepeh, so dia akan jadi crunchy, thin chocolate chip cookies. So macam tu lah you boleh olah you punya resipi lepas ni kan. Okay, tapi overall memang sedap, memang garing, yang memang jadilah rasa chocolate chip cookies tu. Okay, tanya. Okey, terima kasih Idris. Saya ucapkan tahniah, saya ucapkan. Okey, seterusnya kita ke peserta yang ketiga, iaitu Nurhana Sofia binti Jamal yang untuk membentangkan hasil biskut beliau kepada para juri kita. Hana merupakan pelajar kelas kek dan pastry di PPR Seri Pantai. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada barisan juri dan penonton di luar sana. Nama saya Hana. Saya merupakan pelajar kelas kek pastry dari Seri Pantai sejak 2016 hingga kini. Keunikan biskut saya ada apabila adanya sos cranberry itu. Okey, bagaimana tercetusnya idea itu? Bagaimana tercetusnya idea apabila cikgu kata perlu ada bahan wajib cranberries dalam produk. Jadi saya mencuba mencari satu inovasi bagaimana nak menghasilkan kelainan. Sebab bila kita campur cranberry dalam biskut, dia akan jadi macam sama. So saya mencari kelainan. Seperti yang kita tahu trend sekarang, kebanyakannya coklat cair campur dengan cookies. Tapi saya memilih untuk tidak buat macam tu sebab saya ingin mengekalkan rasa dan kerangupan cookies saya. Jadi saya buat inovasi lain dan saya hasilkan chip choc cookies deep cranberry sauce. Tapi sebab saya tak campurkan sekali. Kebanyakan kan campur kan. Sebenarnya saya campur, saya tak nak sebab ingin mengekalkan kerangupan dan rasa. Dan kita boleh pilih sama ada kita boleh makan biskut chip coklat ataupun kita celupkan bersama cookies untuk merasakan satu rasa yang sedap, menghasilkan satu rasa yang unik, sedap dan kebaba. Terima kasih.
Okay, Aina. Kalau katakan awak nak pasarkan biskut ni kan, macam mana awak nak packagekan dia? Mungkin isi dalam balang dan ada Sos dia? Kita taruhkan dalam jar Sos dia untuk dalam jar, senang dorang menggunakan kaedah dan berbentuk sentase cair. Dia punya sos tu apa? White chocolate Yes, White chocolate cairkan saja. Lepas tu dengan di-chop. dan campur dengan minyak sayuran dan hirisan cranberries Cranberry. untuk mendapatkan tekstur dia lah. Okay. Bila saya dip tu, dia macam tak rasa, tak kuah sangat rasa cranberry tu. Rasa white chocolate lah. Mungkin cranberry dia kena lebih sikit. Ratio dia cranberry to white chocolate tu kena naikkan lagi cranberry dia bagi naik rasa cranberry. Dalam cookies tak ada cranberry kan? Tak ada. Tak ada, okay. So biskut saja sedap. Ada kacang sekali? Ada. Ada garing dia kat situ. Kacang dia maknanya awak dah toast dulu sebelum awak masukkan. So garing semua sedap. Cuma praktikalnya lah macam sos tu kan. Bila orang nak makan, especially kalau raya kan, memang kuih raya memang lambat-lambat dalam balang je kan selalu. Betul-betul. Jarang orang macam nak serve macam ni lah dalam pinggan kan. Tapi pada siapa yang nak buat kelainan memang boleh buat macam tu. Ada dipping sauce. So something very different lah. Okay? Okay, thank you. Okay, Hana. Alright, first time saya tengok masa awak bawa biskut awak ke depan, saya tengok wah, macam awak katalah kebabum kan, ya presentationnya, sebab this is first time yang saya makan kuih raya ataupun biskut raya yang ada dipping sauce. Ya, biskut itu kerangupannya bagus, ya, rasa chocolate chipsnya pun ada. Kalau saya makan Famous Amos dengan makan ini, saya rasa sama je, saya tak boleh differentiate pun, ya. But in terms of dipping sauce tu, seperti mana Dr. Izani sebutkan, ya betul, kurang rasa cranberry tu. Mungkin pada saya, kalau awak nak improvise lagi, mungkin awak boleh blend cranberry tu dengan white chocolate, ataupun you blend dulu and then baru you mix. And then dalam masa yang sama ada juga yang potong-potong. Okay. Tapi memang ada, saya blend cranberry tu kering dan saya campurkan cranberry yang belum potong ke dalam tu mungkin. Tapi mungkin tak tahulah, mungkin kena lebih lagi kot. Sebab cranberry kan dia kering. Dia kering. So Ataupun satu lagi cara ialah Aina boleh rehydrate cranberry tu ataupun masak dia jadi macam jammy sikit. Untuk keluarkan rasa dia lagi. Masak dengan gula lagi, maybe tambah lemon juice bagi keluar masam dia. Dah jadi jam, baru try campur dengan white chocolate tu. Okay. Jadikan white chocolate cranberry jam glaze macam tu kan. okay. Okay, terima kasih. Good luck. Okey, terima kasih Hana. Tahniah juga saya ucapkan. Okey, seterusnya saya mempersilakan peserta kita yang keempat, iaitu Nur Insyirah binti Mazlan, untuk membentangkan hasil biskut beliau kepada para juri kita. Insyirah merupakan pelajar kelas kek dan pastry di PPR Seri Pantai, maaf saya. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Insyirah binti Mazlan. Saya dari Seri Pantai, Provinsi Pantai. Kenapa saya memilih biskut ini? Kerana mudah dan senang. Resepi konflik cookies ni saya menambahkan sedikit bahan, iaitu kacang badam dan nestem. Okey. Kemudian selepas itu, selepas dibakar, saya meletakkan coklat hitam dan cranberries. Okay, saya dapat bimbingan banyak daripada guru dan saya juga membuat penambahan kelainan untuk berbeza antara orang lain. Itu sahaja. Terima kasih. Mulut tengah mengunyah, tak ada nak cakap. Bagi saya rasa dulu sekejap ya. Kalau saya nak tanya Insyirah, di dalam adunan biskut tu awak letak cranberry ataupun di atasnya je ada cranberry? Di atas je.
Di atas saja. So apa yang chewy dekat dalam adunan tu ya? Sebab saya rasa ada macam benda yang chewy. Cornflake. Cornflake. Okay. Cornflake sepatutnya crunchy tak? Alright. Macam mana timbul idea buat biskut ni? Awak Google ke? Tanya pada cikgu ke? Tanya pada cikgu. Tanya Lepas tu saya memilih untuk ada bahan-bahan masukkan lah. Okay. Awak olah lah resepinya. Alright. Awak memang kelas kek dan pastry? Dah berapa lama dah awak join? Setahun lebih. Setahun lebih? Oh, kalau setahun lebih dah boleh sampai top 5, baguslah ya. Kena usaha gigit lagi. Ya, so okay, saya rasa biskutnya, saya rasa cranberry-nya dan tahniah. Terima kasih. Okay, Insyirah. Saya rasa dia punya bahan-bahan tu semua memang kita rasalah cranberry dia, walaupun awak tak masuk dalam dia punya adunan cookies tu, bila kita gigit sekali dengan topping dia tu, rasalah cranberry tu. Okay. Dan juga saya rasa satu idea yang okey juga untuk letak cranberry as topping, sebab cranberry bila dia bakar kan dia jadi kering, dia jadi liat kan. So jadi awak kekalkan cranberry yang biasa ni sebagai topping je. So dia tak jadi liat dan kering lah cranberry tu. Okay. Dan cuma saya rasa dalam dia punya cookies tu macam boleh lebihkan lagi untuk personal lah. Saya suka lebih lagi garing cornflakes tu. So banyak lagi cornflakes. Kurangkan dia punya tepung. So dia sebab biskut ni macam bertepung sikit kan. Banyak sikit tepung dia. So maybe lebihkan cornflakes dia kat situ. Okay. So dia akan jadi lagi light, lagi garing. Alright. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih Insyirah. Tahniah juga saya ucapkan pada Insyirah. Okey. Okey, seterusnya peserta kita yang terakhir. Okey, iaitu Muhammad Arif Hafizuddin bin Muhammad Daud untuk membentangkan hasil biskut beliau kepada para juri kita. Muhammad Arif merupakan pelajar kelas kek dan pastry dari PPR Seri Pantai. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Arif Zudin dari kelas kek dan pastry PPR Seri Pantai. Saya telah menyertai kelas ini sejak 2016 sehingga kini. Okay, hari ini saya akan membentangkan produk saya yang saya telah hasilkan, iaitu Almond Biscoff cookies. Okay. Keunikan cookies ini ialah saya telah menambahkan Lotte Biscoff untuk kemanisan dia lah. Okay. Saya menggunakan Lotte Biscoff kerana viral orang menggunakan Lotte Biscoff untuk memastikan kek. Jadi saya terfikir untuk memastikan cookies pula. Saya mencari resepi ini di Facebook. Akhirnya terjumpa resepi ini. Sebenarnya cookies ini tiada menggunakan cranberries, tapi saya mengubah sesuai dan menggabungkan rasa yang masam dan manis dia pada cookies ini. Sekian, terima kasih. Arif, yang Lotus Biscoff ni awak pakai crumbs ke, awak pakai dia punya spread ke, macam mana? Spread. Dia punya spread dia. So spread dia masuk dalam batter ni lah. Okay. Rasa kat situ sebab Biscoff ni kan dia macam ada caramelize, manis yang caramelize, lepas tu ada macam ada spice sikit kan. Dia rasa kat situ. Semuanya saya boleh bagi cadangan. Kalau awak boleh pakai dia punya apa tu, mungkin awak boleh cubalah resepi ni. Dia punya Biscoff crumbs tu kan, daripada Biscoff tu hancurkan dia buat jadi crumbs, guling kat apa, roll the cookie tu, roll the apa dough ni dekat dalam crumbs tu, salutkan dia, lepas tu baru bakar. Jadi luar ni macam ada
garing-garing crumbs tu mungkin boleh sedap juga kot. Idea lah ni, idea. Okey. Okay. Okay. Okay, silakan. Okey Arif, tahniah ya. Awak dah berjaya ya menghasilkan saya kira satu biskut yang sedap ya. Terima kasih. Berbeza dengan yang lain sebab awak guna Biscoff tu dan memang dia garing ya dan ada rasa cranberry and dia pada saya because you guna Biscoff tu dia ada rasa yang berbeza dengan yang lain ni lah ya. And then ada cranberry tu masih terasa juga which is good. Okay, so tahniah sekali lagi. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Arif. Okey. Okey, terima kasih kepada juri dan tahniah saya ucapkan kepada kesemua peserta top 5 kita. Okey, kerana telah berjaya masuk ke pusingan akhir ini. Okey. Okey, sementara kita memberi peluang dan ruang kepada juri kita untuk menilai markah para peserta kita. Mari sama-sama kita saksikan dahulu tayangan video pendek perjalanan program MasterChef Challenge Jenis Remaja 2021 yang bertemakan Riang Ria Raya. Sama-sama kita saksikan. Itulah tadi tayangan video tentang sepanjang perjalanan program ini dijalankan yang bertajuk Di Sini Kita Bermula. Okey, seterusnya kita ke acara yang ditunggu-tunggu, sesi perkongsian dan demo masakan bersama ikon kita iaitu Dr. Izani Farhana. Okey Doktor dah ready ke Doktor untuk kongsi resepi dan tips bersama kita? Boleh. Okey Doktor, dipersilakan Doktor. Okey, terima kasih Alia. Okey, oh untungnya 3 orang ni dapat duduk depan sini. Okey, tapi kena tolong tau. Okey. Alright, so you all pun dah ada experience cipta buat cookies sendiri kan? Okey, so ni saya nak share satu resipi yang klasik iaitu Florentine. Biasa kan biskut Florentine orang banyak jual tapi selalunya orang pakai tepung Florenta yang instant tu kan. Tak murah kan tepung tu? Betul kan? So hari ni saya akan share sebenarnya senang sangat nak buat sendiri biskut Florentine ni tanpa perlu beli tepung Florenta tu. Which is mahal kan? Macam berapa harganya? Agaknya satu paket sekilo tu dalam kan? So ni resipi yang sebenarnya sama je mudah dia. Cuma kita kena buat prep sikit lah. Okay? So kita nak cairkan mentega. Yang ni 250 gram. Okay. Resipi ni ada dalam buku saya. Which nombor 1, 2, 3 akan menang. Okay, nanti you all boleh kongsikan resipi ni yang kawan-kawan korang. Okay. Dan juga brown sugar. Brown sugar dia berapa cawan resipi dia saya tak ingat. Tapi nanti kita tengok balik resipi dia. Okay. So kita panaskan dia, cairkan dia kat sini.
Okey. Sampai dia cair je lah, tak perlu sampai dia terlalu masak ke apa. Siapa pernah buat Florentine? Tak pernah. Biasanya kalau yang pakai tepung Florentine tu, dia memang campur saja tepung tu dengan kacang-kacang je. So memang sangat instant lah, sangat mudah lah. So memang akan jadilah resipi tu. Sebab tu ramai orang buat kuih tu untuk jual kan, untuk raya. Okey. Untuk kacang-kacang dia, macam biasalah orang pakai sunflower seed, kuaci tu kan, pumpkin seed, lepas tu almond, selalunya almond yang flakes tu. Yang slice almond tu kan. Tapi hari ni tak apa, kita ada almond nibs ni pun boleh juga. Lepas tu saya pernah buat letak oats, letak cornflakes. So sebenarnya apa-apa saja boleh pelbagaikan. Dia punya base tu boleh pelbagaikan macam-macam. Okey, nak cair dah. Alia biasa buat? Biasa buat Florentine? Yang pakai tepung Florentine tu kan? Betul. Harganya sangat mahal lah. Yelah. Tapi sebenarnya Jual pun mahal kan? betul. Saya bolehlah cuba yang ni. Sebenarnya apa yang replacekan dia ialah kita just kena campur butter dengan gula, tepung dengan telur. Itu je dia punya base dia, sangat senang. Okey, so kita masukkan dalam mangkuk ni untuk senang kita nak kacau kita punya bahan-bahan selebihnya. Seeloknya kalau boleh kita biar dia sejuk sikit lah. Sebab kita ada letak telur, so kita telur tu scramble. Tapi tak apa, boleh je. Okey, tak ada masalah. Okay, so masukkan the rest of the ingredients. Semua sekali. Okay. Sebab dia panas sikit, so saya masukkan kacang dulu. Saya tak nak masuk telur dulu. Bagi kacang ni absorb sikit heat dia. Okay, sebab tak aku masuk telur terus, nanti dia terus scramble. Okay. Tepung, kacang-kacang, vanila sikit. Okay. Dan juga telur. Dalam satu sudu macam tu lah. Standard lah, satu resipi selalunya satu sudu kan untuk cookies. Okay. Kalau you all ada ingredient macam cranberry tu pun semua, boleh juga nak kalau nak masukkan. Sebenarnya Florentine ni senang, dia boleh buat macam-macam ikut kreativiti. Okay, masukkan telur tadi. Kacau rata. Okay, pastikan sebati semualah. Telur, tepung, mentega semua. Okay. Okay, bila dah sebati macam ni. Okay. Alright. Okey. Kita boleh buat sama-sama ni. Jom datang sini. Kita ambil tray tu, bawa datang sini. Okey. Ambil sudu. So kita akan sudu-sudukan dia. So ada dua tray ni. Okey. Pakai dua sudu senang. Okey. So ambil sikit. Tengoklah sebab dia akan kembang. So kita letak kecil sikit je dalam macam ni. Okey. Dan jarak-jarakkan. Dia akan kembang. Okey.
Kalau macam Idris buat tadi, dia letak dalam cup kan, pun boleh juga. So dia, tapi you boleh adjust lah banyak mana you letak, dia akan jadi tebal, lagi banyak lagi tebal. So tengoklah banyak mana you tebal mana kita nak buat dia kan. Okay, boleh teruskan. Jom. Dah siap satu, kita boleh masuk oven. So bakar dia pun tak lama sangat. Dalam 8-10 minit macam tu, tapi kena tengok oven lah. So dia letak je, dia tak payah cantik sangat sebab dia memang akan kembang juga nanti. Okay, dah siap. Banyak jugalah. Itu tergantung kepada saiz yang korang buat, dan juga kalau tu lah, kalau nak senang memang pakai acuan macam aluminium tin tu kan. Tu senang, nanti nak keluarkan pun senang yang tu. Tapi ikut saiz lah. So maybe bila awal-awal kita first buat resipi ni, kalau kita betul-betul nak meniaga, nak yang konsisten, kita kena timbang lah satu tu berapa gram sebenarnya untuk ketebalan yang sesuai lah yang korang nak jual. Okay, boleh masukkan yang ni, low oven. Dua-dua boleh masuk dah. Letak sikit lagi. Okay. So boleh bakar, nanti kita tengok. Sebab dia cepat je, kita nampak dia kembang nanti. Kita try dalam 8 minit macam tu. So cepat je kan buat resipi ni. Tapi orang boleh jual mahal sebab kacang dia lah, kacang dia mahal. Suhu 180 biasa. Okey. Tu timer. Okey, biarkan. Okey. Alright. So, sementara tu sangat mudah lah doktor. Kan? Macam resepi 5 minit. Memang. Aku tak sampai 5 minit. Kan? Tapi dapat bezakan lah antara kita beri segera dengan yang doktor punya resepi ni. Memang saya rasa ni lah paling mudah dan betul? Sedap. Kan ramai yang suka. Tapi dia memang dijual agak mahal kan? Betul lah. Sebab macam saya cakap tadi, sebenarnya kacang tu lah yang buatkan dia mahal. Sebab tu bila kita pakai apa-apa yang dengan kacang, kita kena jaga sebab kacang ni mahal. So kita buat maximiskan rasa sedap kacang tu. So macam kacang ni mesti kena panggang kan? Betul. Mesti panggang at least 10 minit ke macam tu, bagi garing, bagi rasa dia fresh lah, rasa dia keluar balik kacang tu. So dia tak adalah rasa macam mentah ataupun hapak kan. Okey? Jadi sebelum ni cookies ni Valentine ni sebenarnya antara cookies yang kita simpan kalau kuih raya. Tak bagi orang makan. Makan sendiri. Tapi disebabkan yang Dr. Izani dah share kita resepi yang mudah dan agak murah jugalah bahan dia yang kita boleh dapat kat bakery-bakery. So lepas ni bolehlah hidang kat kawan-kawan. Boleh. Kan? Jangan kedekut sangat. Jangan kedekut. Makan je cakap. So macam boleh pelbagaikan lagi lah isi-isi dalam dia. Macam saya cakap tadi, saya pernah try oats, saya pernah try cornflakes, dan macam-macam kekacang lah kita boleh pakai. Tapi yang cantik ni sebenarnya kacang yang lepeh lah, supaya dia punya bentuk tu nanti lepeh, nipis, sebab dia nak garing kan. Tapi boleh cubalah ikut kreativiti. Okay, ada soalan tak nak tanya dekat doktor ni? Susah tak dapat lah ini antara live ni. Ada tak nak tanya apa-apa tips-tips ke yang berkenaan cookies? Selain daripada yang ini boleh juga kalau siapa nak tanya berkenaan cookies yang lain. Tu ambil mic tu. Kalau kita campurkan coklat chip agak-agak sesuai tak dalam Florentine? Okey, kalau Florentine rasanya biar dia dekat luar. Kalau coklat, elemen coklat selalunya orang akan drizzle ataupun orang buat celup sebelah. Kalau dia traditional Florentine kan, macam yang resepi Mak Saleh, dia kadang-kadang dia akan celup sebelah Florentine. Itu yang traditional recipe lah. Ataupun you nak drizzle kat atas pun boleh. Sebab bila ada elemen macam coklat tu dia macam moist kan. Nanti bila dia cair dalam tu dia akan affect dia punya kegaringan tu. So better kalau macam tu kat luar je. Kalau yang Florentine ni memang tak pakai gula ke? Tadi ada gula, brown sugar kita pakai tadi. Oh, okey. Sebab kalau
Kalau gula biasa tak Gula pakai. biasa pun mungkin boleh juga, asalkan ada gula, tapi sebenarnya kalau yang saya pernah try sebenarnya brown sugar lah, sebab dia macam nak bagi caramelize sikit, nampak tak dia punya tu metal dia tu. Okay. Ada lagi? Okey. Tengok. Nah. Okey. Doktor, saya satu soalan yang tak tahulah kan. Okey, ni untuk orang nak jaga kesihatan. Ada sekarang kan nak diet kan, tapi nak makan sedap. Okey kan, nak diet tapi nak makan sedap. Okey, ni saya tengok macam boleh ke arah diet sikit. So apa bahan yang kita boleh gantikan? Okay. Macam tepung dengan gula tu kita boleh gantikan apa, doktor? Okey, sebenarnya macam actually orang kata macam health food yang protein bar, granola bar atau apa semua kan, dia punya base macam lebih kurang macam ni. Tapi dia sebab dia bila benda-benda yang bentuk bar dan melekat ni, dia nak kena ada melekat tu lah. So sebab tu dia memang mesti ada sugar dan fat lah untuk bagi dia lekat tu. Okey. Cuma apa yang kita boleh gantikan adalah maybe kurangkan dekat kurangkan gula, tapi itu kena eksperimen lah. Mungkin ganti dengan honey sikit ke apa, sebab bila kita tukar-tukar macam tu kadang-kadang dia punya tekstur akan jadi lain kan hasil dia. Tu kena eksperimen lah. Tapi sebab macam ni, bila kita buat kacang dia banyak, dia punya base tu yang gula dengan batu tu sebenarnya sikit je sebenarnya. So sebenarnya dia banyak lagi kacang daripada tu lah. Kayaknya kalau nak diet tak payah makan banyak-banyak, makan sikit Makan je. sikit. Untuk rasa. Sebenarnya boleh makan apa pun boleh. Cuma kita just jaga portion lah. Okey, doktor, terima kasih. Okey, kepada yang sedang menonton di rumah tu, macam mana korang salin tak resepi ni? Resepi ni sangat mudah dan senang. Saya rasa 5 minit je dah siap. Kan? So dan tips-tips yang tadi yang Dr. Zani dah sharekan tu, korang ada salin tak? Okey, saya harap semua dapat manfaat dengan apa yang Dr. Zani telah sharekan dengan kita tadi. Okey, doktor, terima kasih banyak-banyak. Okey, kepada yang baru menonton ke, sila share dan like program kita hari ini, iaitu program yang akan menentukan siapa juara MasterChef Challenge Jenis Remaja 2021. Okey? Alright. Okey, terima kasih doktor. Sama. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Ada yang nak resepi ke? Saya boleh share resepi dia. Nak tulis resepi dia? Okey, kejap. Saya bagi resepi dia. Resepi secara live tau, doktor bagi. Saya bagi resepi dia. Mana resepi dia? Kejap. Okey, tulis. Okay, tulis. Dia punya measurement tadi. 225 gram butter. 2 suku cawan gula perang, brown sugar. 3 cawan kekacang campuran. So tadi macam kacang in total tu 3 cawan, tapi kita campur-campur semua kan. Okey. 3 sudu besar tepung. 1 biji telur dengan esen vanila. 1 sudu kecil. Itulah resepi dia. Itu je. Okey. Ada dalam buku saya ni. Ada buku. Dalam buku ni. Istimewanya buku doktor. Ada 3 je doktor. Ada 3 je. Kau tahu saya masuk Untuk yang menang pertandingan. je. Boleh foto stick tak doktor? Minta kat diorang. Minta diorang share. Bertuah kepada para peserta kita hari ni, sangat bertuah kan. Hadiah bukan calang-calang tau. Dr. Zani nak bagi. Sebab hebat tu diorang dapat buat cookies yang sedap yang boleh menang. Saya bagi buku Tadi saya. cookies dia okey doktor kan? Okey. Memang saya tak sangka lah level dia. Okay. Memang wah. Bukan baby bukan besya-besya. Betul, besya-besya. Okey. Alright. Okey, semua okey? Ada apa-apa nak tanya lagi dengan Dr. Zani? Mungkin selain daripada resepi, mungkin nak tanya Dr. Zani kerjaya ke, ataupun Dr. Zani ada ni tau, ada ada baker, ada kedai, ada kafe dan sangat sedap dia punya ni makanan. Okey, dah bau kan? Bau dah, sedapnya. Okey. Dia akan kembang macam tu. Rasa tadi tak cukup panas, bawah ni masih tak berapa panas, tapi yang atas tu dah okey. Okey, tunggu sekejap. Bagi dia sikit lagi. Dah bau dah doktor. Sebab sedapnya. tadi kita baru on kan, so dia tak berapa panas sangat.
Tapi atas tu nampak kita dah kembang lah. Okay, so memang sepatutnya bila kalau oven tu panas memang sekejap je lah. Dalam 10 minit je dah akan kembang. Dia akan dah terus. Lepas tu bila dah masak ni, kita biarkan dia sejuk sikit. Dah sejuk je. Kalau boleh kalau ada wire rack tu kan. Letak kat wire rack supaya dia tak berpeluh. Sebab dia nak garing kan. Letak kat wire rack tu bagi dia sejuk sekejap. Lepas tu terus simpan dalam bekas. Sebab bila biar lama kat luar, dia akan lembik balik. Dia akan hilang garing dia. Sebab dia butter dengan gula kan. So bila lama-lama dia akan jadi macam berminyak balik, lembik balik lah. So simpan cepat. Okay, so kita tengok yang atas ni. Dah bau kan? Okay, sikit lagi lah bagi dia brown sikit. So cantik je, dia dah bulat, dia kembang sendiri kat atas tu kan. Okay, tak apa lepas ni. Better ada, oven ada, silakan. Ramai orang nak makan ni. Ramai orang nak makan. Okey, jadi kalau kita nak jual, kita kena timbang lah kan untuk dapatkan Betul. satu saiz yang sama. Saiz yang sama. Betul? Okey. Dr. Zan, kalau kita nak bakar tu, mungkin ada tertanya lah kan. Kalau kita nak bakar boleh ke 2 layer sekali? Macam tu. Okey, tengok oven lah. Okey, kalau macam oven ni, sebab dia fan, patutnya boleh. Tapi cuma mungkin tadi sebab kita tak betul-betul panaskan oven ni, nampak yang bawah ni tak berapa nak masak. So yang atas ni okey, tapi yang bawah ni tak berapa nak masak lagi, tak cukup panas. So itulah sebab oven ni lain-lain. Lain betul. Tuannya saja yang kena oven. Orang lain kadang-kadang saya masak kat tempat lain ke apa kan. Lain hasil dia sebab oven dia lain. Jadi Macam tu lah. kita kena sentiasa tengok lah. Kena tengok, kena test dulu oven kita macam mana. Okey doktor. Alright. Sekiranya kalau kita nak letak cranberry kan, contohnya ada yang nak mungkin ada cranberry lebih masa hari tu kan, dia nak letak cranberry, mungkin rasanya akan rasa chewy-chewy sikit ada lah. ada chewy lah. Chewy Boleh juga. Jadi akan rasa lemak-lemak masam. Betul. Sangat sedap. Okey, kepada para peserta yang mungkin ada bahan lebih nak buat dekat rumah, boleh. Boleh gantikan dengan cornflake, betul doktor? Yes. Boleh gantikan dengan apa yang ada lah untuk kita buat ni resepi Dr. Kalau Izani. cornflakes tu boleh hancurkan sikit lah. Hancurkan sedikit. Bagi dia sebab kita tak nak dia ada terbojol-terbojol. Sebab cornflakes kan kadang-kadang dia betul-betul. so, Okey bagi doktor, dia terima flat kasih. sikit. Alright. Okay, sementara kita menunggu kat sini kami dah dapat rasa bau. Bukan rasa lah, bau sebenarnya. Yang sangat menyelerakan. Kita balikkan sekejap. So selalunya kalau tengok oven kan, kalau ni yang belakang ni tak berapa nak ni. So kita terbalikkan je. Bagi dia rata lah dia punya masak tu. Okey. Sekejap lagi, seminit 2 lagi. So kita boleh keluarkan, kita boleh tengok hasil dia. Okey. Sementara tu doktor, kita tanyalah lagi doktor kan. Boleh ke doktor nak tanya banyak-banyak ni? Saya nak tanya banyak sebab student kita kadang suka tanya tips-tips sebab dia orang kan baru belajar kan. Betul. Okey, misalnya lah diorang nak tanyalah, kadang-kadang diorang buat cookies tu soft cookies dengan cookies yang, kalau cookies yang betul dia garing betul. Soft cookies dia lembut-lembut sikit kan. So kalau soft cookies ni apa dia punya kelebihan? Okey. Sebenarnya soft cookies ataupun crunchy cookies ni masing-masing punya preference lah. Dan juga apa yang membuatkan dia, kadang-kadang resepi dia sama. Tapi you boleh dapat crunchy cookies ataupun chewy cookies ataupun soft cookies daripada resepi yang sama. Yang membezakan mungkin saiz dia, ketebalan dia dan juga berapa lama waktu you masak dia. Sebab tu lah kan, chocolate chip cookies ni, resepi cookies ni dia istimewa sebab dia sebenarnya boleh diolah dengan itu je saiz dia. Kalau besar, kalau tebal bulat, dia boleh dalam dia boleh lagi ada masa untuk dia jadi chewy dan soft cookie lah. Tapi kalau you buat nipis-nipis, kecil-kecil, dia akan cepat garing. So dia boleh adjust kat situ je sebenarnya. Okay? Dan kelebihan dan kekurangan tu semua macam saya cakap preference, cita rasa masing-masing. Betul. Okey, misalnya lah para student kita dia buat cookies. Kemudian dia rasa dia dah masak lah tu, mungkin dia timing dia punya, dia ikut resepi kan, Google contohnya. Okey, kata 15 minit je. Bila dia keluarkan dia punya cookies,
tak masak lagi. Maksudnya bila dia tunggu sejuk, kita nak tahu dia dah masak, kita tunggu sejuk dulu, betul? Okey, kita dah rasa alamak tak masak. Boleh tak kita bakar sekali lagi? Boleh juga. Okey. Macam kadang-kadang cookies yang lama, kadang-kadang kuih raya puasa tapi raya haji ada lagi. Betul kan? Kadang-kadang jadi macam tu kan. Okey, kita nak refresh balik cookies tu, kita masuk dalam oven sekejap. Bagi dia garing balik. So maknanya kalau cookies tu kalau nampak macam tak masak, boleh bakar balik. Boleh garingkan dia balik. Dia bukan macam kek tau. Kalau kek, kalau dah keluarkan dalam tu tak masak, memang dia akan bantat, tak boleh naik dah. So cookies ni lain sikit sebab dia punya saiz dia kecil. So dia punya heat penetration tu, haba tu dia still boleh masuk lagi sampai ke dalam. Okey, kepada adik-adik yang mungkin cookies yang tak masak tak jadi tu boleh lah ya. Bakar semula. Cubalah. Betul, cuba. Sayang kadang-kadang kan. Betul. Okey. Okey. Tak apa, kita tengok dulu cookies ni. Tapi sebenarnya kalau kita biar lama dan panas sikit lagi oven ni, dia boleh jadi perang sikit. Nampak tak yang tepi ni? Yang macam yang depan ni macam dah perang sikit kan? Sepatutnya dia macam tu lah. Okay. Tapi sebab kita lama menunggu kan? Okay. So kita, okay ni. Okey, pisau ni. Okey. So kalau kita dah sejukkan dia nanti, dia akan jadi garing ni. Okey. Biar dia sejuk sikit. Nanti sekejap lagi awak boleh angkat, memang dia akan garing. Okey. So macam ni lah. Inilah dia cookies dia. Okey. Nampak Florentine original. Homemade, buat sendiri je. Kan? Okey. Okey. Terima kasih doktor banyak-banyak dan kepada peserta kita sudi. Okey. Okey, itulah tadi perkongsian resepi dan demo masakan oleh Dr. Izani. Banyak tips yang kita boleh ambil untuk jadikan sebagai inspirasi untuk rujukan kita pada masa akan datang. Okey, kepada yang sedang menonton, yang dah tulis dah tips-tips tu, tahniah saya ucapkan kerana ini adalah merupakan satu ilmu juga, ilmu yang bermanfaat. Selain sekarang kan banyak ilmu-ilmu yang kita boleh perolehi daripada buku kan. So hari ini kita datangkan secara live kepada anda. Okey? Alright, sebelum kita ke acara kemuncak program kita pada hari ini, sekali lagi saya nak ajak anda semua untuk bersama-sama menyaksikan satu sedutan video iaitu harapan semua para peserta MasterChef Challenge Genius Remaja kita pada kali ini, dan jom mari kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Idris. Saya berumur 18 tahun dan saya berasal dari Pusat Genius Muhibah. So tujuan saya masuk program MasterChef Genius ni untuk berkembangkan bakat saya dan saya cuba bidang baru lah dalam bidang bakery dan pastry ni. So saya harap dengan adanya saya dalam program ni, saya harap saya dapat menanglah program ni. Semoga pihak juri suka dengan biskut saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Iza Maisara. Saya dari Pusat PPR Pantai. Untuk hasrat saya dalam program ini, sememangnya semua inginkan kemenangan. Tetapi bagi saya sangat minat dalam apa yang program yang saya masuk ni, iaitu MasterChef Riang Ria Challenge ini. Walaupun saya nak kemenangan, tetapi saya juga melalui program ini saya juga ingin mengasah bakat saya. Jadi saya mengambil peluang ini dengan sebaik-baiknya untuk menjadikan saya salah seorang daripada pemenang untuk program ini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Natasha binti Abu Bakar. Saya dari Pusat PPR Seri Pantai. Hasrat saya untuk join Riang Ria MasterChef Challenge ni untuk tunjukkan bakat saya yang lama terpendam. Dan kalau tak menang pun, janji ada saya tunjukkan apa bakat saya dalam Riang Ria MasterChef Challenge ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alizin Fitri. Saya dari Pusat Komuniti PR di Serejang. Harapan saya mengikuti MasterChef ini adalah untuk menambah pengalaman yang sedia ada dan luahkan lagi bakat yang sedia ada. Assalamualaikum. Saya Muhammad Hamid Zamri Sarudin daripada Pusat Komuniti
Theater Desa Rejang. Harapan saya adalah untuk merealisasikan impian saya sebagai seorang chef. Hai, nama saya Nisa Samira. Saya dari Pusat Desa Rejang. Harapkan semua juri suka yang cookie saya buat dan harap saya share resepi itu dengan semua orang. Terima kasih sebab bagi saya ruang dalam mentai program ini. Kini tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Debaran kian terasa para peserta kita hari ini. Ada yang gelisah, ada yang rasa macam aku menang ke tak hari ini? Aku nombor berapa Yang dekat rumah mesti dah tahu, mesti nak tahu kan. Saya ni nombor berapa? Yang dekat sini pula nak tahu juara ke tak juara ni, kan? Okey. Sebelum tu saya akan umumkan tempat ke-15 sehingga ke-6 dulu untuk para peserta yang sedang menonton secara live di Facebook maupun di IG. Okey? Alright. Debat tak? Okey, panas ni, panas. Alright. Tempat ke-15 dimenangi oleh Muhammad Hamizan daripada PPR Desa Rejang. Tahniah Hamizan. Okey, seterusnya tempat ke-14 iaitu Raji Daniel daripada PPR Seri Pantai. Okey, tempat ke-13 dimenangi oleh Nurin Syazmira daripada PPR Desa Rejang. Okey, seterusnya tempat ke-12 dimenangi oleh kumpulan iaitu kumpulan Yoda iaitu daripada dua orang, dia kumpulan, alright. Okey, namanya adalah Muhammad Anafi dan juga Suhana daripada PPR Desa Rejang. Alright, seterusnya tempat ke-11 dimenangi oleh Vetiswari daripada PPR Muhibah. Okey, ke tempat ke-10 dimenangi oleh Nur Azura daripada PPR Desa Rejang. Tempat ke-8 dimenangi oleh Nur Hazirah daripada PPR Seri Pantai. Tempat ke-7 dimenangi oleh Izzah Maisarah daripada PPR Seri Pantai. Tempat ke-6 dimenangi oleh Nur Emilia Syafira daripada PPR Seri Pantai. Tahniah saya ucapkan kepada mereka yang menang. Alright, okey. Nanti hadiah boleh ambil di pusat PPR masing-masing, okey? Alright. Ini paling depan ni. Okey. Seterusnya. Sebelum kita mengumumkan pemenang 5 top 5 kita pada hari ini, saya mempersilakan Dr. Nasruddin untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Okey, Doktor? Alright. Okay. Alright. Okay. Tempat ke-5. Alright. Tempat ke-5 dimenangi oleh Nur Insyira binti Mazlan daripada PPR Seri Pantai. Tahniah Insyira. Okey.
Tempat keempat dimenangi oleh Muhammad Idris Kamaruzaman daripada PPR Kampung Muhibah. Okey, tahniah saya ucapkan. Okey. Tempat ketiga dimenangi oleh Muhammad Syafiq Amirul Amin daripada PPR Desa Rejang. Tahniah saya ucapkan Muhammad Syafiq. Oh, special. Tahniah saya ucapkan kepada Syafiq. Okey, hanya tinggal lagi 2 peserta kita yang akan kita umumkan sebagai pemenang, iaitu siapakah bakal yang dinobatkan sebagai juara Riang Ria MasterChef Challenge Jenis Remaja 2021. Debat tak para peserta kita? Okey, saya akan mengumumkan juara terlebih dahulu dan kepada nama yang tidak disebutkan nama tu secara langsung adalah di tempat yang kedua ataupun naib juara. Okey? Juara bagi MasterChef Challenge Jenis Remaja 2021 dimenangi oleh Nurhana Sofia binti Jamal daripada PPR Seri Pantai. Tahniah Nurhana. Okey, secara langsungnya tempat kedua dimenangi oleh Arif Hafizuddin bin Muhammad Daud daripada PPR Seri Pantai. Tahniah juga saya ucapkan. Okey, tahniah diucapkan kepada semua para pemenang dan kepada semua para peserta yang telah menyertai program Riang Ria Raya MasterChef Challenge Jenis Remaja. Tidak menang tidak bererti kita kalah selamanya. Ingat tu, okey? Yang kalah anda bukan kalah sebenarnya. Tapi mungkin ada yang lebih bernasib baik daripada anda. Okey, itu semua adalah rezeki. Okey, kepada adik jangan putus asa. Selepas ni kita akan ada lagi banyak pertandingan dan program-program yang menarik. Okey? Alright. Seterusnya, terima kasih kepada Dr. Izani dan Dr. Nasruddin kerana sudi memberikan hadiah dan menjadi juri kepada adik-adik di jenis remaja kita pada hari ini. Okey, seterusnya saya ingin mempersilakan Dr. Nasruddin untuk memberikan cendera mata kepada Dr. Izani sebagai tanda penghargaan. Okey, terima kasih Doktor. Alright. Tidak lupa juga kepada semua pihak penganjur sama ada yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, kepada semua para juri jemputan kita ini saya ucapkan terima kasih. Dan yang memberi sumbangan daripada pihak Adabi dan daripada untuk program pada hari ini. Okey? Okey, pejam celik kita sudah di akhir penghujung program. Saya mewakili pihak penganjur memohon maaf andai terkasar bahasa dan segala kekurangan daripada pihak kami. Jangan lupa untuk follow Facebook Jenis Remaja dan Instagram Jenis Remaja untuk mengetahui lebih banyak lagi aktiviti-aktiviti dan pertandingan yang bakal kami akan jalankan. Jangan lupa untuk terus support dalam program Jenis Remaja. Okey? Saya sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih.